Jadi benda mula kita cerita dulu tuan-tuan. Kita tak mau sat lagi orang duk angkat takbir pertama duk baca hak tu, takbir kedua duk baca hak tu, sampai habis takbir duk baca hak tu. Dia 4 kali takbir kan. Allahu akbar, pertama baca Fatihah. Ni kita duk dengar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sudah. No? Solat jenazah bukan macam tu. Solat jenazah takbir pertama tu surah Al-Fatihah. Siapa sini tak erti Fatihah? Cucu kita pun tahu. Balik main pasti boleh baca Fatihah dah, kan? Fatihah ni semua orang tahu tuan-tuan, pasal dia tahu benda ni rukun dalam sembahyang. Nah, bahkan bila sebut rukun dia kena wajib baca bagi betul. Wajib baca bagi betul. Rakaat apa takbir pertama Allahu akbar, dia pun tuan-tuan dia sebut apa arba'a takbiratin, bukan arba'a raka'atin. Kena faham bunyi tin belakang dia kira sama. Arba'a takbiratin, 4 kali takbir. Kalau raka'atin 4 kali raka' lah, rakaat. Takbir tu tak ada tuan-tuan. Takbir baca Fatihah. Fatihah tu rukun. Kan? Sebab kita kadang-kadang duk dengar orang sebelah duk buat macam tu. Kita terang balik bagi dia faham. Supaya kita nak dia buat tu jadi ibadat. Bukan jadi adat tuan-tuan. Adat pula jadi adat semata-mata. Tak sah sembahyang jenazah dia. 2 takbir apa dia? Selawat atas Nabi. Selawat yang paling sempurna, terbaik tuan-tuan. Selawat dalam tahiyat akhir. Selawat Ibrahimiyah. Kan? Macam dalam sembahyang tu. Tapi kalau lah rasa tak mampu ustaz, dia pun sebelum ni duk baca lah sembahyang pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takat tu je duk baca sebelum ni pun. Kan? Tak apalah setakat yang dia boleh. Abang kata selawat tu wajib. Kan? Yang ketiga, takbir yang ketiga, doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan dosa ayah aku ya Allah. Kalau ma Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunkan dosa ibuku, rahmati ibuku. Dalam hatilah makna tu tuan-tuan, jangan nak baca hak Melayu pula waktu tu. Kan saya duk abang macam ni, dia pun nak buat macam tu juga. Orang tengok tuan-tuan. Dia dalam sembahyang ni hak Arab tu je. Cuma nak abang makna dia. Supaya kita faham yang kita duk minta ni apa dia. Yang ketiga, yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah takbir yang kita baca doa di dalamnya, dan doa itu hukumnya adalah sunnah. Maknanya lepas takbir keempat, saya tak ertilah doa ni ustaz, tak baca, sah tak? Sah. Takbir itu wajib lah. Dan kita juga berpeluang berada dalam taman-taman syurga pada malam ni. InsyaAllah duduk dalam masjid yang indah, sejuk. Baru nak mula kuliah sejuk sampai kaki dah. Pertama kali saya menjejakkan kaki di masjid ni lah. Jadi alhamdulillah, ni pun satu nikmat untuk diri saya juga. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita mencari bekal dibawa kembali bertemu saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ni banyak. Kalau nak hitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, nescaya kita tak mampu. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah kata sekiranya kamu nak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita ni tak mampu nak hitung. Bahkan Allah suruh kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum
walain kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, nah, barang siapa yang bersyukur, kata Allah, nescaya aku tambahkan lagi. Allah tambah. Nah, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, tuan-tuan. Nak rasa syukur ni bagaimana? Kena jadi orang yang ada qanaah. Kan kalau tidak, tak pernah rasa cukup, tuan-tuan. Naik kereta besar dah, nak besar lagi. Kan ada rumah besar dah, nak tambah hak besar lagi. Kan sebab tu kadang-kadang orang sebab itulah dia sibuk dengan dunia sampai lupa kepada akhirat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang Allah bagi kepada kita ni hanyalah satu pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga satu ujian kepada kita. Kita nak harta dunia ni siang malam, pagi petang kita kerja, tuan-tuan. Salahkah kerja? Tak salah. Salahnya bila lupa kepada Allah. Salahnya bila lupa kita nak cari bekal untuk diri kita. No, tuan-tuan, kalau kerja siang malam, pagi petang pun masih ingat lagi kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tak salah. Cuma nak abang kita ni kalau nak dunia, cari dunia, tuan-tuan, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, perlukan masa yang panjang, yang lama. Tapi kita kena ingat satu benda, kalau Allah nak ambil balik apa yang Allah bagi kat kita ni, Allah tak perlukan masa yang panjang dan lama. Allah boleh ambil sekelip mata sahaja. Allah boleh cabut nikmat tu daripada kita sekelip mata sahaja. Nikmat sihat yang kita ada dulu, sihat wal afiat, bagi apa pun, tuan-tuan, membujur lalu melintang sapuah. Dia tak bagi cannya. Dululah, kan, lah ni nak makan haji tak pun nak boleh dah haji, kan. Walaupun tengok sedap, duit banyak, tapi nak makan tak boleh. Pasal apa? Nikmat sihat tu Allah dah ambil dah sikit demi sikit daripada kita. Nah, nikmat sihat ni juga tuan-tuan Allah tarik. Pasal apa? Allah nak bagi satu pengajaran kepada kita dan peringatan kepada kita. Dulu kita sihat, mayang lama pun tak apa, berdiri insya-Allah. Tapi saya respect ayah-ayah, no, yang kita kata nampak berumur dah, tapi inilah golongan yang istiqamah waktu pagi mai ni, golongannya. Kan, yang sihat-sihat ni pagi payah nak jumpa. Kalau tarawih buat 20 pun, yang istiqamah sampai 20 tu siapa? Yang tadilah, yang orat dia kendok dah tu. Kan, yang berdiri lama pun ketak kepala lutut tu. Yang tu dia boleh istiqamah sampai 20. Hak muda pasal dia laju. 8 je hilang pasal dia laju. Kan? Walaupun nikmat tu Allah duk cabut, Allahumma salli ala Muhammad, Allah duk tarik, Allah duk ambil sikit demi sikit, namun alhamdulillah ada orang yang masih istiqamah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu boleh berdiri lama, lah bukan berdiri lama, duk lama pun masalah lah. Duk lama nak bangkit pun masalah dah, kawan kena pergi tolong tarik. Kan, tak boleh nak bangkit, dah bangkit krem pula. Nak berjalan tak boleh. Nampak nikmat Allah duk ambil sikit demi sikit daripada kita. Allah nak abang apa ni? Umur kita semakin tua dah. Kan? Semakin hampir dengan kematian dah. Walaupun mati ni tak bersyarat pun kepada tua. Hak sihat pun mati. Mati tak bersyarat pun kepada sakit, sebab yang sihat pun sakit. No, yang muda pun mati, yang kecil pun mati, yang dalam kandungan pun mati. Cuma mati ni bersyarat kepada satu je, iaitu hidup. Nah, Allah kata setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tuan-tuan akan mati, ibu-ibu akan mati, saya pun akan mati. Cuma kita nak mati dalam keadaan kita ni taat kepada Allah, bukan dalam maksiat kepada Allah. Nak mati dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, bukan lalai dalam mungkar, melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara saat tempat kita nak mati ni, mati dalam keadaan duduk dalam majlis ilmu antaranya, tuan-tuan. Mau tak mati dalam majlis ilmu? Tak apa ramai yang nak angguk pasal seriau. Dia kata mau mati malam ni, sudah. Tak apa, dalam majlis ilmu, taman-taman syurga, raudhatun min riyadil jinan, taman-taman syurga.
Nak dapat syurga yang hakiki di akhirat no. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni kena duduk dah dalam taman-taman syurga atas dunia ni. Kena berkawan dah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim dalam taman-taman syurga ni, insya-Allah tuan-tuan. Muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah. Nah, semua ni Allah pinjamkan kepada kita. Hatta yang ada dalam pada tubuh badan kita pun Allah pinjam. Bukan sekadar harta benda kita aja, yang ada pada tubuh badan kita pun Allah Subhanahu wa taala pinjamkan sahaja kepada kita. Itu yang kata lagu Rabbani dulu, dia kata apa? Allah yarham Ustaz Asri dulu, dia kata apa lagu dia? Dia kata, mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Saya kuliah macam ni jemputan. Kalau kuliah kitab dia tak berapa sangat macam ni kan. Ni kuliah jemputan, dia selang-seli lah sikit, tak apa kot no. Tuan-tuan pun duk fikir main mana Bollywood ni kan. Depa bubuh Bollywood Junior nu masa mula-mula kuliah dulu 2015 hujung 2014. Bukan saya letak dah, pengatur kuliah letak. Saya kata kat depa, ish tak usah letak kot, saya tak selesa kan. Mereka kata ustaz kena letak juga, pasal kalau Ustaz Nazri ni amai lagi Ustaz Nazri hal lain kan. Kena bubuh kat di hujung tu Bollywood Junior. Kan? Bollywood Junior, saya pun duk Bollywood tang mana ni. Saya bukannya pandai Hindustan pun, cuma dalam bacaan, dalam lenggok tu adalah sikit-sikit, pasal tu junior kot kan. Dalam bacaan tu ada sikit-sikit lenggok macam Bollywood kan. Lah ni pun kalau ikut dalam poster saya pun jarang dah orang tulis. Kan orang tulis saya lah kata, kata ustaz boleh tak bubuh? Saya kata kalau tak bubuh pun tak apa. Kan macam tu lah kan. Cuma ada orang sampai ustaz-ustaz kita pun kadang-kadang sallallahu Muhammad, Ustaz Marzuki dulu, nah dia nak ganti kuliah dengan saya. Masjid ni bagi tahu, nanti kami tanya Ustaz Nazri. Dia kata apa? Ustaz Nazri Bollywood tu kah? Dia pun tahu nama, tapi kalau jumpa dia tak kenal. Kan? Kita kenal dia, dia tak kenal kita, cuma nama tu dia tahu. Cerita dia macam tu lah tuan-tuan. Nah, jadi tak apa tuan-tuan tak panggil Bollywood pun tak apa, tak ada masalah. Cuma nak abang kata tuan-tuan, dalam penyampaian tu sikit-sikit lah kot, yang punca boleh mai gelaran tu. Baik tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah. Jadi kuliah saya kuliah jemputan ataupun ceramah macam itulah. Dia adalah selang-seli sikit-sikit dengan nasyid ke, dengan qasidah ke, apa lebih kurang macam itulah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam masa yang terhad pada malam ni tuan-tuan sekalian, saya nak share dengan tuan-tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam poster pun dia tak ada tajuk apa tuan-tuan, maknanya kuliah ni kuliah umum. Insya-Allah tuan-tuan, jadi mudah kan, tak ada tajuk dia mudah. Kita buat kuliah umum. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak abang mai kat kita hari ni pun tuan-tuan, kita nak tahu. Sebab biasanya kita sebagai seorang anak ni, bila mak ayah kita mati, kita duk ingat kita tak boleh dah nak berbakti kepada ibu ayah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata masih ada jalan untuk kita berbakti kepada ibu dan ayah kita walaupun selepas daripada kematian mereka. Lepas mak ayah kita mati, boleh tak lagi kita nak buat satu kebaktian kepada mereka? Maka tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita share hadis ni pada malam ni. Iaitu tajuk dia apa dia? Berbakti kepada ibu bapa selepas kematian mereka. Berbakti kepada ibu bapa selepas kematian mereka. Hari ni kita pun jadi ibu, hari ni kita pun ada jadi bapa dah. Dan satu benda lagi, kita juga ada ibu dan ada bapa. Mungkin yang pernah ada ibu dan pernah ada bapa. Apa makna ni? Maknanya ibu bapa dah mati dah. Hari ni tak ada dah. Dua pintu syurga ni Allah dah ambil dah daripada tuan-tuan ibu-ibu sekalian boleh jadi. Jadi insya-Allah saya baca hadis ni tuan-tuan. An Abi Usaid
As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Daripada Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, berkata, dia kata apa dia? Jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu orang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang lelaki mai kat Nabi, dia nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia kata apa kat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abawayya qad halaka. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu bapaku telah meninggal dunia ya Rasulullah. Mak ayahku mati dah ya Rasulullah. Nah, orang main tanya tu imam, mak ayah saya ni mati dah tu imam. Nah, dia habaq dulu apa masalah dia. Dia habaq dulu, mak ayah saya dah mati dah ya Rasulullah. Fahal baqiya min birrihi ma syai'un. Dia kata, ya Rasulullah, adakah masih ada apa-apa amalan kebajikan, kebaikan, kebaktian yang boleh saya lakukan selepas kematian mereka berdua ya Rasulullah? Lepas mak ayah saya ni dah mati dah ya Rasulullah, ada tak apa-apa yang boleh saya buat sebagai tanda kebaktian saya kepada ibu dan ayah saya ya Rasulullah? Ada ke tak ada? Kita duk ingat hari ni mak ayah kita hidup, kita boleh berbakti dekat mereka, jadi anak yang soleh, jadi anak yang menghiburkan hati mak dan ayah kita, kan? Jangan sakiti hati mak dan ayah kita. Kita duk ingat hak tu je. Jadi cantik soalan lelaki yang mai tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa dia? Naam, kata Nabi. Ya, Nabi kata ya. Ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun asya', kata Nabi, ada 4 perkara yang kamu boleh lakukan selepas kematian mak ayah kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kata Nabi, apa dia? As-salatu alaihima, solat ke atas keduanya, kata Nabi. Solat ke atas keduanya. Dalam hadis sebut macam tu je tuan-tuan. Sebab tu ada hadis kita baca sendiri tak faham, kita kena cari tok guru tanya, apa makna ustaz ni? Nabi kata solat ke atas kedua ni, saya kena semayang apa ke atas mak ayah saya ke, kena ganti semayang depa ke, kena semayang niat untuk depa ke, jadi macam-macam. Samalah tuan-tuan, kita baca Quran, no, kita kena ada guru. Kalau tidak dia keluar macam hari ni pelik-pelik tu tuan-tuan, kan? Dia boleh duk kata anti duk baca Quran ni words by words. Anti tak jumpa dalam Quran Allah kata wajib tutup rambut, anti takkan tutup rambut. Tu dia jenuh tuan-tuan. Tu yang main kisah yang sebelum ni, nak main kisah apa dia, yang duk kata Dajjal tu tak ada. Pasal apa dia kata Dajjal tak ada aje? Dia kata dalam Quran, dia duk baca Quran tak jumpa kalimah Dajjal. Tu yang dia kata Dajjal tak ada, tuan-tuan. Padahal kita baca Quran, kalau tak faham Quran, cari guru tuan-tuan. Kita tak faham Quran, tengok ulama tafsir kata apa dalam ayat ni. Depa ambil pula hadis sahih Nabi tuan-tuan, nak bagi kita faham. Ni tak, kita ni sombong tuan-tuan. Kita baca Quran tak faham, kita tafsir Quran sendiri, kita kata Dajjal tak ada. Yang ada tu bukan Dajjal, hak betul tu tak Dajjal sifat kita tu. La ilaha illallah. Nabi ni cerita pasal Dajjal sehingga Nabi kata aku takut kamu lupa, kata Nabi. Sebab apa? Nak abang kata banyak sangat Nabi cerita pasal Dajjal yang akan keluar pada akhir zaman ni. Satu demi satu Nabi duk cerita pasal Dajjal ni. Nabi kata aku takut kamu lupa. Nak abang kata banyak tuan-tuan. Macam malam ni lah, kalau ceramah panjang memang lupa semua. Dengan panjang sangat habis kurang macam tu lah, kan? Takut lupa. Tiba-tiba kita hari ni tuan-tuan, mai duk kata, mai duk habaq pula ke orang Dajjal tak ada. Dajjal yang sebenar-benarnya Dajjal tak ada. Pening tuan-tuan, jemaah jadi pening. Macam baru ni saya tengok satu short video. Dia kata apa? Dia kata Firaun sebelum dia mati, dia sempat taubat. Dia dan taubat. Dan Allah terima taubat dia. Tuan-tuan, taubat dan Allah terima taubat dia. Sebab apa?
boleh jadi dia baca Quran terjemahan dan dia faham sendiri je ayat tu. Memang sebelum Firaun ni tuan-tuan tenggelam dalam Laut Merah, dalam Quran Allah rakamkan kisah dia. Dia kata apa dalam Quran? Dia kata aku percaya dah ada lagi Tuhan selain daripada aku, dan aku percaya Tuhan Bani Israel yang Nabi Musa doa abang tu aku percaya dah. Waktu mana? Waktu dia nak tenggelam dalam Laut Merah tu. Waktu tengah nazak, waktu saat genting dia, baru dia percaya. Dia kata sesungguhnya ada Tuhan selain daripada aku. Kan dia mengaku dia Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia kata aku Tuhan yang tertinggi. Fir'aun tu. Nabi Musa kata ada lagi Tuhan yang lebih tinggi daripada kamu. Dia kata ke Haman, dia kata wahai Haman, bakar batu bata bina bangunan yang tinggi, aku nak tengok Tuhan Musa. Sampai terang tu punya sombong Fir'aun. Dia perlekehkan Nabi Musa, dia main-main tuan-tuan. Tapi saat dia nak mati, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Yunus ayat 90 bagaimana dia mengaku pada tu. Dia kata aku percaya dah bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel. Waktu tu tuan-tuan, waktu nak tenggelam dalam Laut Merah tu, waktu dia kejar Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa, waktu tu tuan-tuan, baru dia kata wa ana minal muslimin, dan aku berserah diri pada waktu tu. Ulama tuan-tuan, ulama contohnya Imam Al-Qurtubi dalam mentafsirkan ayat ni, dia kata perakuan keimanan ketika itu tidak memberi sebarang manfaat. Sebab apa? Sebab dia tahu dah dia nak mati dah waktu tu tuan-tuan. Macam kita dengar doa nazak ni tuan-tuan, ambang sakaratul maut. Sakarat, sakarat ni apa dia? Kepayahan, keperitaan nak mati, tu sakarat. Waktu sakarat kita ni Allah dah buka dah hijab tuan-tuan, dok nampak dah pahala amalan kita buat, dok nampak dah balasan dosa kita buat. Sebab tu dalam tempoh tu tuan-tuan, ada manusia Allah rakam dalam Quran, dia minta Allah tangguh kematian dia. Sebab apa? Dia nak balik buat sedekah, dia nak balik nak jadi orang soleh. Waktu tu kata Allah, waktu tu waktu sakarat, waktu dia nak mati, bukan lepas mati dah, waktu nak mati tuan-tuan. Firaun tadi nak mati dah baru dia percaya tuan-tuan. Bila orang baca terjemahan ni tanpa rujuk kepada ahlinya, tanpa tanya kepada alim ulama tuan-tuan, tanpa rujuk kepada ulama tafsir, maka dia kata ni ayat taubat Fir'aun. Allah terima taubat Fir'aun. Bagaimana dalam ayat lain tuan-tuan kita tengok Allah, kita panggil bahasa Kedah ni layuk. Allah layuk Fir'aun dengan pengikut dia pagi dan petang. Waktu mana? Waktu di alam barzakh ni lah ni. Orang yang mati dulu duduk di alam barzakh ni sampai kiamat, sehingga kiamat dibangkitkan. Waktu lah ni Fir'aun pagi kena layuk dengan pengikut dia, kena layuk atas baang api neraka. Petang serang lagi kena layuk atas baang api neraka. Lepas kiamat Allah kata kepada malaikat, masukkan mereka ke dalam neraka. Lagi dahsyat daripada yang sebelum ni tuan-tuan. Sebelum ni kena layuk je, lepas kiamat masukkan dalam neraka. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah. Ni ujian untuk kita tuan-tuan. Ujian akhir zaman untuk kita ni. Kan satu demi satu dia keluar mai. Kan sebelum nak keluar Dajjal, dia keluar mai macam-macam perangai hak pelik-pelik tuan-tuan, hak orang cakap pelik-pelik, dia keluar mai. Ini semua ujian kepada kita. Belum main lagi ujian kemarau yang panjang dan kebuluran tuan-tuan sebelum keluarnya Dajjal nanti. Hebat tuan-tuan, ujian yang Allah bagi untuk menguji iman orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sambung balik tuan-tuan. Nabi kata yang pertamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alaihima, kata Nabi, salat ke atas keduanya. Salat ke atas keduanya ni apa makna? Kata ulama, salat jenazah. Salat atas jenazah mak ayah kita. Adik-adik, abang yang masih ada mak dan ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Azamlah dalam diri ni kita belajarlah salat jenazah.
Bahkan kalau ditanya kepada kita solat apa yang paling mudah, jawabnya solat jenazah. Solat sunat pun susah, sebab dia macam solat lain juga. Dia ada rukuk, i'tidal, sujud, antara dua sujud, macam solat lain. Tapi solat jenazah dia tak macam solat lain. Paling mudah, berdiri di situ, habis pun di situ, kan? Berdiri kat situ, habis pun kat situ juga, tuan-tuan. Tak ada masalah. Kalau sebelum PKP ni boleh berdiri rapat-rapat, depan dengan belakang tu rapat-rapat. Pasal apa? Sebab tak sujud. Mana ada sujud? Melainkan orang tak pernah solat, duduk sah depan pula. Orang Allahu Akbar, dia rukuk. Sudah, tuan-tuan. Lepas tu tengok orang tak rukuk, naik balik. Kan? Tak pernah solat. Sebab tu solat ala Muhammad, kadang-kadang saya cerita kaifiat solat jenazah ni di masjid saya lah. Masjid kami baru, bukan baru macam mana, sebelum ni dua masjid, satu kubur, satu masjid, satu qaryah, dua masjid. Baru ni mereka kata jenazah yang sebelah sini, masjid belah kami urus, jenazah belah sana urus. Maknanya apa dia? Kalau ada kematian, solat jenazah apa semua ni kami buat, cuma kubur je sana. Jadi benda mula kita cerita dulu, tuan-tuan. Kita tak mau sat lagi orang duk angkat takbir pertama, duk baca hak tu, takbir kedua duk baca hak tu, sampai habis takbir duk baca hak tu. Dia 4 kali takbir, kan? Allahu Akbar, pertama baca Fatihah. Ni kita duk dengar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sudah. No? Solat jenazah bukan macam tu. Solat jenazah takbir pertama tu surah Al-Fatihah. Siapa sini tak erti Fatihah? Cucu kita pun tahu. Balik main pasti boleh baca Fatihah dah, kan? Fatihah ni semua orang tahu, tuan-tuan. Pasal dia tahu benda ni rukun dalam sembahyang. Bahkan bila sebut rukun, dia kena wajib baca bagi betul. Wajib baca bagi betul. Apa takbir pertama? Allahu Akbar. Dia pun, tuan-tuan, dia sebut apa? Arba'a takbiratin, bukan arba'a raka'atin. Kena faham, bunyi tin-tin belakang dia kira sama. Arba'a takbiratin, 4 kali takbir. Kalau raka'atin, 4 kali raka' lah, raka'at. Takbir tu tak ada, tuan-tuan. Takbir baca Fatihah. Fatihah tu rukun, kan? Sebab kita kadang-kadang duk dengar orang sebelah duk buat macam tu. Kita terang balik bagi dia faham, supaya kita nak dia buat tu jadi ibadat, bukan jadi adat, tuan-tuan. Adat pula jadi adat semata-mata, tak sah sembahyang jenazah dia. 2 takbir apa dia? Selawat atas Nabi, selawat yang paling sempurna, terbaik, tuan-tuan. Selawat dalam tahiyat akhir, selawat Ibrahimiyah, kan? Macam dalam sembahyang tu. Tapi kalau lah rasa tak mampu ustaz, dia pun sebelum ni duk baca lah sembahyang pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takat tu je duk baca sebelum ni pun, kan? Tak apalah setakat yang dia boleh. Abang kata selawat tu wajib. Kan? Yang ketiga, takbir yang ketiga, doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan dosa ayah aku, ya Allah. Kalau mau, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunkan dosa ibuku, rahmati ibuku. Dalam hatilah makna tu, tuan-tuan. Jangan nak baca hak Melayu pula waktu tu. Kan saya tu abang macam ni, dia saya pun buat macam tu juga. Orang tengok, tuan-tuan. Dia dalam sembahyang ni hak Arab tu je. Cuma nak abang makna dia, supaya kita faham yang kita duk minta ni apa dia. Yang ketiga, yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah takbir yang kita baca doa di dalamnya, dan doa itu hukumnya adalah sunnah. Maknanya lepas takbir keempat, saya tak erti lah doa ni ustaz, tak baca. Sah tak? Sah. Takbir itu wajib lah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau untuk ayah kita,
Kalau untuk mak kita, tukar je lah hu tu jadi ha. Untuk muannas, untuk perempuan. Tapi kalau tak erti tak payah baca, tak apa, sah dah kat situ. Solat paling mudah, solat jenazah. Kita tanam dalam diri kita, kita masih ada mak, kita masih ada ayah. Andainya mak dan ayah aku yang mati dulu, azam pada dia, aku nak imamkan solat jenazah mereka nanti. Kita nak jadi imam ni tak apalah, pendek-pendek saya sebut tadi pun tak apa dah. Melainkan kita ni tok imam di masjid, tak apa baca panjang. Pasal tok imam dia payah lagi, baca pendek orang kata dia tak apa. Tok imam duk baca surah pendek-pendek lah sembahyang, dia kata tok imam surah pun tak apa pula. Tok imam baca panjang, dia kata amboi tok imam panjang malam ni baca. Kan? Pun tak kena juga. Lah suruh dia jadi imam. Dia kata saya kan tak mau kalau nak jadi imam tak bunyi apa. Macam tu. Tuan-tuan duduk depan baru tahu. Peluh sampai tumit. Kan? No, duduk sembang kemah. Apa azan bunyi tak sedap. Apa azan pitching lari. Apa azan sini tak cukup panjang. Esok hang main azan. Baru dia tengah-tengah duduk azan. Mana dulu tak tahu. Asyhadu Allah. Dia mula fikir. Nak tanya orang tak boleh lah. Tengah duduk azan dia tanya orang. Baru dia tahu langit tinggi rendah. Kawan saya dulu semangat nak azan. Pergi duduk depan mikrofon. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Buh tangan kat telinga. Amboi, nak terkencing pula dah. Tak jadi azan. Dia main ketak. Nak terkencing tu alasan dia. Ketak tuan-tuan. Dia takut lupa sekali lagi nak sebut apa. Duduk tempat tu baru tahu. Kan? Nak komen memang senang. Tuan-tuan tengok orang duk komen tu, rancangan-rancangan apa dalam TV tu. Kadang hak komen tu menyanyi tak boleh. Betul tak? Tapi kalau komen orang sedap tuan-tuan. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Solat jenazah, anak-anak perempuan boleh tak solat jenazah mak dia, ayah dia? Boleh. Kalau pergi Mekah tu tuan-tuan, boleh kata setiap waktu ada jenazah. Setiap waktu ada jenazah. Solat tak? Solat lah. Kan? Jadi boleh. Orang perempuan nak solat jenazah boleh, cuma kalau isteri suami dia mati nak pergi solat jenazah kat masjid tak boleh lah, kot keluar. Kan? Nak pergi ziarah, nak pergi hantar suami dia kat kubur pun tak boleh. Saya dalam tempoh iddah. Tu kalau isteri lah. Ni anak, cerita anak. Yang mati ni mak, yang mati ni ayah. Anak nak solat jenazah boleh tak? Boleh. Anak perempuan. Tapi kat belakang lah, bukan dia main jadi imam. Kalau dia main jadi imam balik awal kan. Kat belakang. Saya dengar kata boleh. Tuan-tuan duduk keling kata imam esok. Sudah. Hak perempuan jadi makmum saja. Kalau anak lelaki, afdal jadi imam. Afdal jadi imam. Saya sebelum saya solat jenazah, saya tanya ada tak ahli waris sini? Ada tak anak lelaki dia ke? Nak jadi imam ke? Kalau dia nak jadi imam, silakan. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Kita dahulukan dia. Tapi dia kata tak apa ustaz, saya wakil kat ustaz. Tak apalah kita buat. Kan? Kita pun seriau tuan-tuan. Sekali lagi dia pergi duduk rokok sujud tentu kita duduk belakang jahanam. Kan? Jangan dah suruh tentu halah kau kena tahu. Kalau dia kata saya nak jadi imam ustaz, tanya dulu. Tahu ke salat jenazah ni? Kena tanya pergi sikit. Kan? Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mak ayah ni bukan satu benda yang boleh kita buat main-main tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi abak kat kita ni. Kalau kita buat dosa lain atas dunia ni, Allah tangguh lagi. Tapi kalau buat dosa dengan mak ayah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi, Allah bayar cash atas dunia. Nabi kata kullu dhunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah, kata Nabi. Kullu dhunub, setiap dosa yang kita dok buat ni, kata Nabi, akan dilewatkan oleh Allah hukumannya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, illa uquqal walidain, kata Nabi, kecuali dosa terhadap kedua ibu bapa. Dosa terhadap kedua ibu bapa. Di antara wajah yang Allah tak mau pandang pada hari kiamat nanti, ada 3 wajah. Saya ambil satu malam ni.
Nah, kata Nabi, antara 3 wajah yang Allah tak mau pandang pada hari kiamat nanti adalah orang yang qul walidayhi, orang yang derhaka kepada ibu bapa dia. Anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa, Allah tak pandang. Tuan-tuan, Allah tak mau tengok. Allah tak mau tengok nanti, bukan macam kita atas dunia ni orang tak mau tengok kita. Tuan-tuan naik motor tak ada lesen, ada rablong. Tuan-tuan lalu, polis tak tengok. Sonok dia balik abang kat bini dan dia tamak tadi polis tengok pun tak. Lesen tak ada, rotek tak ada, rasa lapang, seronok. Mau tak seronok kan, dia duk amal ni, buka je sih waja'alna, buka je sih waja'alna. Dia duk ambil ayat tu. Mai satu hari polis tahan, baru dia ketahuan. Dia kata, encik nampak saya? Nampak, saya pun dengar juga kuliah Ustaz tu habaq baca waja'alna tu. Saya sebelum tak papan pun baca waja'alna juga. Kan? Waja'alna surah Yasin tu lah kan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. La yubsirun, tak nampak. Kan? Kawan tu pun baca juga, jadi mana tu dia kena. Kan? Atas dunia tuan-tuan ada roblok kita lalu orang tak nampak tuan-tuan, seronok. Tapi akhirat tuan-tuan, Allah tak mau tengok, Allah tak pandang ni, maknanya Allah tak pandang dengan pandangan rahmat kat kita. Golongan ni Allah tak pandang dengan pandangan belas ihsan. No? Maknanya Allah tak pandang dengan pandangan kasih sayang kepada golongan ni tuan-tuan. Nak piduk tang mana kita lepas tu? Wal'iyazubillah tuan-tuan. Ada 2 tempat aja di sana, syurga dan neraka. Nah, orang yang derhaka kepada ibu bapa ni Allah tak pandang pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi kata setiap dosa akan dilewatkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengikut kehendak Allah sehingga hari kiamat, kecuali kata Nabi uquqal walidain, dosa derhaka kepada ibu dan bapa. Nah, sebab apa? Fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi, kata Nabi. Maka sesungguhnya Allah akan menghukum kepada pelakunya. Allah akan menghukum kepada orang yang derhaka kepada ibu bapa ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil hayati qabla al mamati, masa dia hidup sebelum dia mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu hidup pun kena seksa dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan tuan-tuan duk buat lebih kurang dengan mak ayah ni tuan-tuan. Terutamanya mak, terutamanya ibu yang Allah cerita dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Allah kata, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Allah wajibkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibu dulu, baru bapa. Kita duk belajar sekolah kebangsaan ke menengah ke bahasa Melayu, dia letak ibu bapa, mak ayah. Ada dia kali pak mak, tak ada, bunyi pelik kan. Bapa ibu pun tak kena. Ibu bapa, mak bapa, ibu ayah, habis orang tu tuan. Bapa bapa ayam dah. Kan? Nak abang kata mak dulu. Mak dulu. Nah, sebab tu kita kata terutamanya mak. Pasal apa mak ni? Pasal Allah kata hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu, kata Allah, yang telah mengandung kamu. Ibu yang mengandungkan kita ni dalam keadaan, dalam saat dia menanggung kelemahan atas kelemahan, kata Allah, wahnan ala wahnin.
Ibu yang mengandungkan kita, walaupun hari ni ibu-ibu belakang jadi ibu, tapi dulu ni duduk dalam perut siapa? Perut ibu juga, walaupun tengok perut ayah sama naik dengan ibu. Ibu 9 bulan dia beranak, ayah 9 tahun tak pernah beranak. Duduk macam tu juga. Semua dalam perut ibu. Ayah-ayah dulu dalam perut ibu, Haji dalam perut ibu, saya dalam perut ibu. Semua dalam perut ibu, tuan-tuan. Allah jadikan ibu ni untuk mengandung dan melahirkan. Allah abang macam mana kita duduk dalam perut ibu 9 bulan 10 hari ni. Allah abang wahnan ala wahnin. Allah abang ibu ni tanggung kelemahan demi kelemahan waktu kita duduk dalam perut mak kita ni. Waktu dia mengandung kita, dia main alahan. Kadang-kadang bau ayah kita pun tak boleh pakai minyak wangi, dia kata busuk. Kan? Dia main macam-macam. Dia main terengin tu, terengin ni, macam-macam. Kan? Lagi besar, tuan-tuan, lagi lama, lagi besar perut. Bukan kuih kecil dah, lagi besar. Sampai nak langkah longkang pun tak nampak. Pasal apa? Perut ke depan, mana ada perut ke belakang. Perut ke depan, nak langkah longkang pun tak pun nak nampak longkang. Bukan boleh kalih perut, tak boleh. Tu yang orang kata anak ayam pepijak mati macam tu kan? Tak nampak. Mau tak mati lebih muatan. Kan? Susah. Tapi kesusahan, kepayaan tu terubat bila mana dia melahirkan kita. Sakit waktu melahir ni hanya Allah sahaja yang tahu, hanya ibu-ibu sahaja yang tahu. Kita ayah-ayah tak pernah merasa. Kalau dia kata saya tahu ustaz, bohong lah. Bohong lah tu. Sebab mana pernah dia beranak, tak pernah dengar ayah beranak. Hanya ibu saja yang tahu bagaimana sakitnya waktu melahirkan anak. Oh tak mau dah ustaz. Oh tengok 2 tahun keluar pula seorang. Dalam tak mau. Rezeki dia tahu ustaz kan. Apa tu pula. Nah, dia menahan kesakitan waktu nak melahirkan kita. Dah lahir kita mai ke dunia dah, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad, disentuhnya kita, dibelainya kita dengan penuh kasih sayang. Nyamuk nak gigit pun dia tak bagi. Nyamuk duk terbang, dia pulun duk tampak nyamuk. Mau nyamuk tu duk hinggap ni, ada dia tampak muka kita. Tak ada lah kalau Allah kot. Kan? Kalau Allah kot, kadang-kadang nyamuk hinggap kat dahi lelaki, dia kata ni semua peluang. Bukan tampak, dia pun penumbuk tu. Dia kata nyamuk abang, nyamuk jahanam kita. Kan? Tak ada tuan-tuan nyamuk hinggap kat kita waktu kecil ni pibuh jari tek sikit tak macam mana nak kedar tuan-tuan. Nyamuk lari bukan lari terbang. Salah faham pula, nyamuk mana lari ustaz. Jenis orang bandai ni payah. Terbang tuan-tuan, nyamuk pun tak kena. Kita menangis tengah malam tuan-tuan, mak boleh tidur tak boleh, tapi kalau ayah insya-Allah boleh. Ayah dia sabar. Kan, dia sabar, relax nangis biar tak apa, dia macam hiburan. Tapi ada juga ayah yang tak boleh tidur tuan-tuan, tapi sikitlah peratus tu. Banyak jenis sabar waktu ni dia praktik sabar. Sabar mak tak boleh tuan-tuan. Nah, anak lapak susu, dia turun buat susu. Sekali dia naik balik mai, bagi susu kat anak pula. Ni mak. Naluri ibu Allah buat macam tu. Allah jadikan naluri ibu macam tu. Dan suami, ayah ni pula Allah jadikan mereka ni, tugas mereka cari nafkah, cari rezeki untuk isteri, untuk anak-anak, nak bagi sekolah anak-anak, nak beli pakaian anak-anak ni. Kadang-kadang ayah ni tuan-tuan, ni ayah tapi ayah dia jarang dia nak abang kat anak-anak. Ayah saya ni kalau bahasa saya orang sik. Saya orang sik. Tapi cakap tak apa sik sangat lah. Kan? Saya orang sik. Ayah saya ni waktu dia muda dulu tuan-tuan, kita pun tak tahu dia sayang ke tak kat kita. Haji faham lah sebut ayat tu je nak. Tak tahu dia sayang ke tak pun tak tahu, cengih nak mampu. No, tapi cengih-cengih dia pun, walaupun siang tadi dia balon kita atas tengah belakang tuan-tuan, sekali mak kita kan sedih, merajuk kena. Terlena dengan ayat tu dia tuan-tuan. Kan? Terlena tuan-tuan. Esok pagi jaga duduk atas tempat tidur Siapa angkat? Siapa angkat? Mak.
Mak pakai tak angkat dah. Kalau kita dah main besar-besar ni nak lengkap pakai dak dah. Tak lerat dah, no. Ayah lah angkat hak tadi balon kita. Bukan dia tak sayang, tapi waktu tu kita kenal, kita rasa ayah tak sayang kat kita. Lah ni tuan-tuan baru kita rasa ayah tu sayang kat kita. Dia angkat kita letak tempat tidur, tuan-tuan jaga pagi lah duduk tempat tidur dah. Siapa angkat? Ayah tadi yang balon kita berak tengah belakang tu, balon. Pasal dia nak kita jadi orang, tuan-tuan. Dia nak kita jadi manusia macam hari ni ni. Tu cara sayang ayah tu dulu, tuan-tuan. Kan? Allah ni mungkin berbeza. Mungkin berbeza. Kan? Dulu macam tu lah tanda dia sayang. Kita nak faham lambat. Dia kerja siang malam, tuan-tuan. Merekah tapak kaki ni, Allah kematu. No, kulit ni, tuan-tuan, terus duk cerita lah, hitam, kena panas. Orang kampung, tuan-tuan, motong getah dengan buat padi, buat bendang. Kalau kok sik sawit tak ada dulu, lah tak tahulah kok dia duk tanam, sawit mahal. Kan? Tapi alhamdulillah lah, tuan-tuan. Walaupun mak ayah ni bukan ustaz, bukan cikgu, tapi alhamdulillah. No, ada anak-anak yang jadi ustaz dan cikgu. Tuan-tuan, nak abang kata kasih sayang mak, kasih sayang ayah. Sebab tu hari ni kalau Allah panjangkan umur kita, tuan-tuan, waktu sihatnya mak ayah ni, waktu sihat mak ayah, memang ramai anak nak jaga. Mak ayah sihat, tuan-tuan, berjalan rumah anak sulung, anak nombor 2 kata, awak tak main rumah cik. Saya orang tanah, saya pasal bahasakan saya cik lah contohnya. Awak tak main rumah cik, pergi rumah abang longnya, pergi rumah kat longnya, rumah cik, rumah kami tak main ke? Hak nombor 3 pula bunyi, rumah kami tak mau main ke? Kan? Sebab apa duk berebut ni? Pasal mak ayah sihat. Mak ayah boleh berjalan sendiri lagi, boleh bergerak sendiri lagi. Tuan-tuan, Allah panjangkan umur mak ayah ni mai ke depan. Mak ayah ni sakit, contoh. Mak sakit ke, ayah sakit ke, tuan-tuan, waktu ni baru nak tahu mana satu anak yang boleh jaga mak ayah dia. Waktu ni baru nak tahu mana satu anak yang soleh, tuan-tuan, boleh duk mandikan mak dia, boleh duk mandikan ayah dia, boleh basuh najis ayah dia, tuan-tuan, boleh basuh najis mak dia, boleh pakaikan pakaian dekat mak dia. Baru ni baru. Jadi macam ni baru kita akan tahu, tuan-tuan. Allah bagi ujian. Ada orang Allah bagi ujian di ujung ni, tuan-tuan, dan akhirnya Allah bagi nikmat kepada dia sebab dia jaga mak ayah waktu dia sakit. Allah murahkan rezeki dia. Allah bagi ujian hujung-hujung, tuan-tuan, nak basuh najis mak kita. Kan? Ada orang tak boleh buat, tuan-tuan. Tapi dulu ni siapa dah basuh najis kita? Mak kita. Kita kecil-kecil basuh najis sendiri ke? Tak, tuan-tuan, yang basuh najis kita ni mak kita lah. Ya, ayah-ayah jarang-jarang lama-lama sekali. Kan? Tu pun ada juga ayah tak boleh tengok tik, tuan-tuan, dia muntah semua. Ada juga hak jenis tu pun. Kan? Tapi nak abang kata banyak tugas ni siapa buat? Mak kita. Kita demam tengah malam, mak kita tak lena. Sebab tu main hujung usia mereka sakit, tuan-tuan. No? Kita jagalah selagi mampu boleh kita jaga, tuan-tuan. Nak dapat syurga ni bukan senang. Allah uji dulu. Kan? Sebab tu kita ada peluang, tuan-tuan, mak ayah kita mati, kita ada peluang, kita boleh mandikan jenazah mereka, tuan-tuan. Walaupun tak reti, kita pergi jumpa dengan tukang mandi jenazah, kita kata, Pak Long, boleh tak saya nak tumpang? Nak mandikan jenazah ayah saya ni, Pak Long, boleh tak? Saya tak reti, Pak Long, abang. Abang terus terang, tuan-tuan. Dia akan abang kat kita, tuan-tuan. Sebab apa kita nak ambil peluang tu, tuan-tuan? Sebab kita nak ambil peluang, nak pegang mak ayah kita ni kali yang terakhir. Kita nak sentuh dia, tuan-tuan, nak sentuh kulit dia kali yang terakhir. Kan? Lepas ni tak ada peluang dah, tuan-tuan. Kita ingat dulu siapa duk mandi kita waktu kita kecil dulu, tuan-tuan. Siapa duk jurui ayang, duk gosok badan kita, duk buat sabun kat tubuh badan kita, tuan-tuan. Siapa? Mak lah yang paling kerak buat macam tu. Kita ambil peluang untuk kafankan mak kita, kafankan ayah kita, tuan-tuan sekalian. Sebab dulu kita tahu yang duk pakaikan baju kat kita siapa, yang duk beli baju kat kita siapa, yang duk korban untuk kita siapa. Inilah mereka, inilah, tuan-tuan. Pakaikan kafan pada mak dan ayah kita. Siapkan mereka, tuan-tuan. Tengok wajah mereka buat kali yang terakhir.
sebelum ditutup wajah mereka, tuan-tuan sekalian. Ambil peluang ni, kita pegang tangan mak kita, pegang tangan ayah kita. Apa kita rasa waktu tu, tuan-tuan? Tubuh yang tidak ada nyawa, tidak bernyawa lagi, tuan-tuan. Ni tangan yang duk masak untuk kita, tangan yang duk suap untuk kita, tangan yang duk cari rezeki untuk kita, tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Zaman saya duduk sekolah, saya sekolah Arab Batu Lapan dulu. Lama tak Mahmud lah. Kat SIK tu, kat hospital, kat Bomba. Saya rajin kata nasyid dulu kat sekolah. Saya ni tak banyak cakap, tuan-tuan, zaman sekolah. Sebab tu bila saya start kuliah ni, kawan-kawan pelik. Dia kata, hang macam mana boleh duduk kuliah? Hang dulu nak sembang dengan orang pun susah. Betul, tuan-tuan. Saya payah nak sembang dengan orang. Saya bercakap dengan orang saya kenal, tu pun tak banyak cakap. Saya pun tak tahu. Allah bagi kebolehan, tiba-tiba boleh bercakap depan orang. Kan? Saya nasyid pandai lah sikit zaman sekolah dulu ni. Antara nasyid zaman sekolah apa dia? Ma ridallahu illa fi rida'il walidaini, ma baqa'ul qawnu illa bil hana'il abawaini, il hana'il abawaini. Nasyid ni kata apa? Dia kata redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Sebab tu kalau kita rajin sembahyang, rajin puasa, rajin sedekah, rajin baca Quran, maknanya kata apa ni, hak lain ni cantik belaka, tuan-tuan, tapi dengan mak ayah tak cantik. Mak ayah kita lupa, tuan-tuan. Mak ayah nak tanya khabar pun susah. Kawan lain telefon miss call sekali, kita call balik. Mak ayah miss call sampai 5 kali, duk ada line set, kita tak telefon balik. Kawan lagi penting daripada mak ayah kita, tuan-tuan. Kawan minta duit nak pinjam, kita boleh bagi. Ayah abang nak pakai duit, mak abang nak pakai duit, kita tak boleh bagi. Kita berkira dengan mak ayah kita. Dulu ayah kita, tuan-tuan, susah. Anak-anak terangi nak makan, beli bawa balik. Mak tanya, ayah makan tak lagi? Dia kata makan dah tadi kat sana. Padahal dia tak makan lagi pun. Pasal dia bawa balik tu tak cukup, dia nak bagi anak-anak dia makan. Ni tuan-tuan pengorbanan ayah ni. Mak makan nasi, tuan-tuan, dia bila suap anak, dia banyak suap anak daripada suap masuk mulut dia. Tuan-tuan boleh tengok sampai hari ni. Dia tak makan walaupun dia lapar, dia tak makan lagi pasal dia duk suap anak dia makan. Tiba-tiba anak bila besar jadi anak derhaka, anak yang lawan mak ayah, anak yang kurang ajar dengan mak ayah, tuan-tuan. Wa na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan. Memang dah ada pun, sampai dah pun zaman hak macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jam bunyi dah, tuan-tuan ni. Kan, jadi nak kena berhenti lah. Kalau jam bunyi ni biasanya kena berhenti lah, tuan-tuan. Kalau nak ikut habis pakai tak habis dah kuliah ni. Baru baca pun 1. Tadi abang kata ada 4. Kan mau sambung 3, jadi kuliah subuh. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di antara kebaktian kita boleh buat lepas kematian mak ayah kita, yang mendatangkan pahala untuk mak ayah kita ni, kita buat ni, kita solat jenazah untuk mak ayah kita, tuan-tuan. Depa dapat pahala, bukan kita hak buat dapat pahala. Ni tanda bakti kita untuk mak ayah kita. Kan, sebab tu anak soleh ni kata Nabi, waladun salih yad'ulah, kata Nabi, anak soleh dia kan doa untuk mak ayah dia. Bukan waktu mak ayah hidup je, mak ayah mati. Sehingga Nabi kata nak diangkat darjat satu orang lelaki dalam kubur. Allah angkat darjatnya, Allah bagi nikmat kepadanya. Lelaki ni tanya, sebab apa dia angkat darjat aku dalam kubur? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata bistighfari waladika laka, kata Nabi, dengan asbab istighfar anak kamu minta ampun untuk kamu.
Anak kamu atas dunia duk minta ampun, ya Allah ampunkan dosa mak aku, ya Allah ampunkan dosa ayah aku, ya Allah rahmati mereka berdua, ya Allah jadikan kubur mereka taman-taman syurga, ya Allah jangan kau azab ibu dan ayah aku, ya Allah mereka lah syurga aku, ya Allah. Anak ni duk doa tuan-tuan, Allah angkat darjat mak ayahnya dalam kubur. Tuan-tuan tak susah pun nak doa, cuma kita ni nak mula tu susah. Nah, insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan hari ini kita jadi anak soleh yang solehah. Allah kurniakan juga kepada kita zuriat yang soleh dan solehah. Sebagaimana dalam Quran satu doa yang kita dok baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tu doa tu ayat Quran. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah kurniakanlah kepada kami isteri-isteri yang solehah, pasangan hidup yang baik, ya Allah. Wa zurriyatina, zuriat keturunan yang soleh dan solehah, ya Allah, yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, ya Allah, sonok kita tuan-tuan. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini doa ya ayah abah-abah sekalian. Nah, jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah, sekadar tu tuan-tuan. Minta ampun maaf banyak-banyaklah andai terkasar bahasa, terlajak masa, terkurang di mana-mana. Sekadar datang untuk memenuhi jemputan pada malam ni. Ala kulli hal, terima kasih banyaklah kepada pihak masjid tuan-tuan. Saya duduk di depan ni, betul ke masjid ni? Tak apa nak confident ni tuan-tuan. Tanya balik Bang Syidi, dia kata betul. Alhamdulillah. Susah hati takut salah masjid. Parking depan tu, sekali salah masjid jenuh cari tuan-tuan. Orang sana duduk tunggu, contohlah. Kan? Takut yang tu lah. Dia kata betul ustaz. Nah, jadi alhamdulillah satu nikmat Allah bagi malam ni boleh jumpa dengan ibu-ibu, ya ayah, adik-adik, abang, anak-anak sekalian dalam Masjid Al-Bushra pada malam ni, masya-Allah. Saya tengok konsep dia masjid ni R&R kot. No? Tu yang memang macam tu sungguhlah tengok kan. Masya-Allah tuan-tuan, hebat-hebat, masya-Allah. Nah, mudah-mudahan masjid ni dapat diimarahkan dengan sebaik mungkin. Nah, dan tak ada orang lain yang mampu untuk imarahkan masjid ni melainkan kita bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan nikmat boleh main masjid ni sampai kita mati nanti tuan-tuan. Tak boleh main dah, tapi orang akan usung bawa kita main ke sini, insya-Allah tuan-tuan. Sebab apa? Masa hidup kita rajin main, mudah-mudahan mati nanti ramai orang datang solatkan jenazah kita, insya-Allah. Solat jenazah ni tak boleh paksa, melainkan Allah gerakkan hati setiap orang tuan-tuan. Sebab tu ada kematian, kita tengok betapa ramai orang yang mai tuan-tuan. Sebab Allah gerakkan hati. Teringin nak pi, rugi tak pi tuan-tuan. Kita nak macam tu. Sebab tu saya bila tengok ramai orang solat jenazah tuan-tuan, sahabat kita meninggal ke apa ke, kan, sallallahu alaihi Muhammad, saya fikir satu benda, adakah nanti waktu aku mati nanti Allah gerakkan hati orang ramai untuk main macam ni juga tuan-tuan. Kita cemburu tengok keadaan tu. Jadi kita nak macam tu, insya-Allah. Jadi sekadar tu tuan-tuan, yang baik terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah kurang adalah kelemahan saya sendiri. Walaupun hakikat yang sebenarnya semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih lagi sekali kepada pihak masjid, pihak penganjur, dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang bersama pada malam ni sehingga habis program. Baca ni dulu kah?